Hai semua, korang semua tahu tak bidang apa je yang boleh kita ceburi dengan ijazah undang-undang? Ijazah undang-undang ni kalau dekat universiti memang terkenal dekat seluruh dunia. Memang akan ada bahagian undang-undang. Tapi tak ramai orang tahu dengan ijazah ni dia boleh jadi apa sahaja. Basically yang orang tahu cuma jadi lawyer. Hari ni saya nak kongsikan bidang apa lagi yang kita boleh ceburi dengan ijazah undang-undang. Macam yang saya cakap tadi, ramai orang tahu kalau ada ijazah undang-undang ni kita boleh jadi lawyer. The first pekerjaan yang saya nak cakap adalah lawyer. Lawyer ni orang tahu memang boleh jadi lawyer tapi dia tak tahu ada banyak cabang, ada banyak area, ada banyak department. Hari ni saya bagi tahu kalau dapat ijazah undang-undang tak semestinya kalau jadi lawyer tu kita boleh bahagian kriminal je. Tak semestinya. So kalau kita suka kriminal, kita boleh pergi kriminal. Kalau kita suka bahagian civil, asal accident ke apa tu semua, kita boleh pergi dekat bahagian civil. Ataupun dia ada juga bahagian conveyancing ataupun corporate. Tu kalau kita jadi lawyer. So kalau jadi lawyer ni yang basically apply kerja dekat firm. So the second one is in-house counsel ataupun kita panggil sebagai in-house lawyer. In-house counsel ataupun house lawyer ni sama je dengan lawyer tapi dia ada sedikit perbezaan, which is perbezaannya adalah kalau lawyer dia kerja dekat firm ataupun dia buka firm sendiri ke. Tapi kalau in-house counsel ataupun in-house lawyer ni dia kerja dengan company-company yang ada business. So company-company yang ada business ni dia ada macam-macam jenis business, macam-macam jenis risk. Dalam risk ni yang tahu benda-benda ni adalah lawyer. That's why dekat dalam company tu ada in-house lawyer. In-house lawyer ni nanti dia akan tolong lah macam bagi nasihat in terms of contract ataupun untuk legal-legal benda-benda yang peraturan-peraturan untuk bisnes dia sendiri ataupun untuk intellectual property juga sebab kita ada trademark, ada patent, ada copyright. So semua tu diperlukan juga dekat dalam bisnes. In-house lawyer ni dia ada jenis dia juga. Ada in-house lawyer yang dia bekerja dengan larger team, meaning dalam satu team tu ada maybe ada dalam 30 orang. So semua tu ada pakaran masing-masing tapi dia still dekat bawah legal department yang sama, dekat bawah company, dekat bawah satu company. Yang lagi satu bawah in-house counsel ni adalah sole in-house counsel. Okay, sole in-house counsel ni bila dekat company tu dia ada satu je counsel dia untuk advise the company in terms of dia punya business, in terms of dia punya risk, mostly on legal punya part lah. Yang guna sole in-house counsel ni start up company lah yang tak ada banyak sangat fund untuk bayar dia punya counsel. Ataupun legal counsel ni dia memang very smart, dia ada macam-macam idea and in terms of legal punya area. That's why the company ada satu sahaja. Yang ketiga pula untuk sesiapa orang-orang muda di luar sana yang ada cita-cita nak jadi peguam negara ataupun kita kenali sebagai Attorney General dekat Malaysia pun kena ada ijazah undang-undang dan pun boleh jadi kalau ada ijazah undang-undang. First kena ada ijazah undang-undang lah kan, and then nanti ada experience yang panjang and then barulah kita akan dilantik sebagai AG ataupun peguam negara di Malaysia jika kita dipilih ataupun dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong dan dinasihati oleh Perdana Menteri lah untuk kita jadi. So kalau kita dah ada banyak experience tapi tak dipilih oleh mereka, kita kena tunggulah turn kita, mungkin kita akan jadi juga. Tapi saya nak bagi tahu dekat sini adalah kalau kita ada ijazah undang-undang, this is one of the option yang kita boleh pergi, which is kita boleh jadi peguam negara. Untuk makluman semua, start daripada tahun 2020 kita punya AG ataupun peguam negara adalah Tan Sri Idrus Harun, dan di Malaysia AG ni adalah juga dikenali sebagai public prosecutor. Semua yang dekat bawah public prosecutor itu baru dipanggil Deputy Public Prosecutor ataupun pendakwa raya lah yang selalunya bawa kes kriminal. Itu adalah satu bidang pekerjaan yang kita juga boleh ceburi kalau ada ijazah undang-undang. Next one, bidang yang kita boleh ceburi dengan ijazah undang-undang adalah hakim ataupun judge ataupun magistrate. So basically kalau kita ada ijazah undang-undang, kita boleh jadi salah satu antara tiga-tiga ni ataupun kita pergi step by step. Daripada magistrate kita jadi judge dekat lower court dan then kita jadi judge dekat superior court. Dekat luar sana ada orang cita-cita dia nak menghakimi ataupun mengadili kes seseorang lain, bolehlah dapatkan ijazah undang-undang dulu. Okay, the next one is pensyarah ataupun lecturer. Okay, mungkin ada orang dekat luar sana dia suka law tapi dia tak suka dia tak suka nak berdebat, dia tak suka nak drafting paper apa semua. Dia tak pilih untuk jadi lawyer, dia tak pilih untuk jadi in-house lawyer tapi dia lagi berminat untuk dalam bidang education dan mengajar orang lain. So dia bolehlah ada option untuk menjadi pensyarah undang-undang. Okay, tapi dia punya keperluan adalah bukan sahaja ijazah undang-undang but dia juga kena ada master, which is LLM, master untuk undang-undang. Dekat luar sana nak ambil juga law tapi dia tak nak buat jadi lawyer, tak nak pergi court, tak nak apa semua.
you still ada option untuk jadi pensyarah. Hari ini itu saja bidang-bidang yang saya akan kongsikan, tapi sebenarnya ada banyak lagi bidang-bidang yang kita boleh ceburi dengan adanya ijazah undang-undang. Kita boleh jadi legal officer dekat government, kita boleh jadi pegawai SPRM, tapi apa-apa pun dia terserah kepada diri kita sendiri. Kalau benda tu kita minat and kita suka, kita akan seronok dan bahagia buat je tu. Untuk orang-orang di luar sana yang masih lagi tak tahu ataupun confused nak jadi apa untuk future korang semua, bolehlah tengok video ni and fikirkan apa je yang nak jadi.